Dan kita dah sebut sedikit sebanyak tadi antara perkara-perkara yang ingin kita kongsikan hari ini. Antara yang utama adalah tentang hepatitis. Ya, dan sebenarnya ada yang mungkin tahu tentang hepatitis, ada yang kurang informasi tentang hepatitis, dan ada yang lahir sebelum 1989, saya mengaku, yang kurang arif tentang pemvaksinan untuk hepatitis ini. Adakah ia perlu untuk anda mendapatkan vaksin untuk hepatitis, ataupun anda sudah pun mendapatkan vaksin ini kerana adanya vaksin 5 serangkai yang anda dapat satu ketika dulu lah. Rupa-rupanya mungkin masih lagi perlu dibuat pemeriksaan sebenarnya teman mereka yang lahir sebelum 89. Macam Terence belum 70 lagilah. Lagilah. Banyak lagi. Kita cakap pasal hepatitis sebentar lagi dan kita dapatkan penjelasan daripada doktor perubatan yang sebenarnya dan memberikan kita pengetahuan tentang ini. Tapi sekarang nak dikongsikan terlebih dahulu. Ini antara yang baru juga kita dapat kita peroleh sebenarnya. Kenyataan media oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, penjelasan berkaitan dakwaan pemindahan pemilih oleh SPR, dan pihak SPR memberi penjelasan berkaitan kenyataan NGO dan beberapa pemimpin parti politik yang mendakwa berlakunya pemindahan pemilih oleh SPR secara tidak sah dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, dan menyifatkan perkara ini sebagai tidak benar dan mengelirukan. Dan SPR telah selesai menjalankan urusan pengemaskinian daerah mengundi, dan urusan ini adalah agar ianya sentiasa relevan dengan keadaan semasa. Ia juga berbeza dengan urusan persempadanan semula bahagian pilihan raya, dan semasa urusan pengemaskinian daerah mengundi inilah SPR mendapati terdapat lokaliti yang perlu diperbetulkan kedudukan ke dalam kawasan yang sebenar. Jadi ini antara perkara yang dijelaskan oleh SPR. Selaras dengan kecanggihan teknologi pemetaan terkini, SPR juga telah mengenalpasti lokaliti tersebut dan telah mengemaskini lokaliti ini ke kawasan yang tepat. Jadi ini antara yang terbaru sebenarnya, pewartaan pengemaskinian daerah mengundi yang dilakukan pada 12 Februari 2016 untuk negeri Sabah dan 29 April 2016 bagi negeri-negeri Tanah Melayu Semenanjung. Dan pemakluman mengenai urusan ini akan dibuat kepada semua pemilih yang terkesan dengan pengemaskinian dan kepada semua parti politik yang terlibat melalui pelbagai kaedah lah, antaranya seperti siaran media dan juga pameran di semua tempat pemeriksaan, juga surat pemakluman. Baik. Dan seperti mana yang dikemaskini tadi, kita pun kena kemaskini informasi kita berkaitan dengan kesihatan. Tujuan itu kita sentiasa akan membawa doktor-doktor pakar untuk membincangkan tentang penyakit-penyakit yang wujud di sekitar kita, yang mana kita tahu, yang mana kita tidak tahu, dan yang mana yang boleh kita tambahkan imunisasi badan terhadapnya. Betul-betul. Sebut sedikit, hepatitis adalah sejenis penyakit keradangan hati yang disebabkan oleh jangkitan virus, dan 5 jenis hepatitis paling lazim kita dengar adalah hepatitis A, hepatitis B dan juga hepatitis C. Dan hari ini kita nak bercakap tentang perkara ini bersama-sama dengan Profesor Dr. Rusmawati Muhammad, pakar perundingan hepatologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama kami, Doktor, hari ini. Baik, mungkin daripada apa yang kita dah jelaskan secara ringkas, Doktor ingin ataupun Doktor perlu berikan penjelasan juga tentang hepatitis secara keseluruhannya terlebih dahulu. Ya, sememangnya hepatitis adalah bermaksud radang hati. Dan betul yang lazimnya disebabkan oleh virus, dan terdapat 5 jenis virus yang berlainan yang menyebabkan hepatitis, iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Tetapi yang paling kerap berlaku di Malaysia yang kita perlu ketengahkan ialah hepatitis A, B dan C. Dan cara jangkitannya adalah sedikit berlainan, dan juga kesan sampingan adalah juga berlainan. Jadi ada perbezaan di antara A, B dan juga C. Ya. Tetapi sebelum kita sampai kepada perbezaan ini, adakah terdapat vaksin untuk semua jenis hepatitis? Tidak. Setakat ini hanya hepatitis A dan B yang mempunyai vaksin, dan vaksin yang sedia ada amat berkesan. Dan seperti yang dicakap tadi, di Malaysia semenjak 1989 vaksin telah diberi kepada bayi yang baru dilahirkan,
dan menunjukkan setelah vaksin diberikan ada pengurangan dari kadar hepatitis B yang kronik di dalam negara ini dan juga di rantau Asia sebenarnya. Kerana kebanyakan penularan hepatitis B adalah disebabkan oleh jangkitan daripada ibu yang dijangkiti kepada bayi yang baru dilahirkan. Jadi jangkitan tidak berlaku semasa bayi di dalam perut ibu, tetapi semasa dilahirkan. Jadi vaksin amat efektif untuk mengurangkan kadar jangkitan. Dan untuk hepatitis A, kerana dia merebak melalui pencemaran makanan dan minuman, jadi siapa yang suka makan seafood yang berkerang tu atau oyster should get vaccinated, perlu dapat vaksin untuk mengurangkan risiko mendapat hepatitis A. Jadi hepatitis A senang kerana kalau seseorang telah dijangkiti atau telah menerima vaksin, dia takkan dijangkiti lagi oleh hepatitis A. Jadi vaksin amat efektif. Hepatitis B pun vaksinnya efektif. Tapi Doktor, berkaitan dengan vaksin itu untuk orang dewasa, adakah terlewat untuk mendapatkan vaksinnya? Tidak. Bermaknanya kalau seseorang itu tidak mendapat vaksin semasa dia dilahirkan, risikonya amat tinggi untuk mereka selepas dewasa dan tidak terlambat untuk menerima vaksin tersebut. Kalau mereka ada risiko seperti bakal suami atau isteri memang pengidap hepatitis B, mereka perlu dapat vaksin sebelum mereka bersama. Jadi ini amat berkesan dan dos yang diberikan adalah 3 dalam tempoh 6 bulan sebenarnya. Jadi kalau kita tengok dari segi efektifnya, 95% dapat dihalang untuk mendapat hepatitis B. Daripada raut wajah kita, saya rasa kita boleh jangka yang kita belum lagi mendapatkan vaksin. Ya, betul. Dan mungkin itu yang perkara yang paling awal yang perlu dilakukan selepas ini. Yes, terus. Untuk semua yang lahir sebelum tahun 89, di mana pada tahun itulah baru vaksin akhirnya. itu. Ialah saya 88. Kat ujung-ujung 89. Aduhai. Okey, doktor, apa kesannya hepatitis sebenarnya kepada penghidapnya? Ya. Jadi kalau kita tengok dari segi hepatitis A, dia akan dapat jangkitan, tetapi kebanyakan orang yang mendapat jangkitan hepatitis secara amnya adalah secara senyap. Mereka tidak mengalami apa-apa simptom. Tetapi jangkitan semasa dewasa besar kemungkinan akan mendapat beberapa gejala-gejala. Dan gejala yang paling kerap berlaku bila hati itu bengkak ialah seseorang itu mendapat jaundice, iaitu mata putih menjadi kuning, atau kalau dari segi tahap yang lebih teruk sehingga kulit pun menjadi kuning. Dan bila bengkak hati itu mungkin mengalami sakit di bahagian hati, iaitu sebelah kanan. Dan kalau mereka pun rasa tak selesa lah, mendapatkan rasa loya atau kadang-kadang demam, tapi pada tahap yang rendah lah, bukanlah tinggi demamnya. Dan yang paling mustahak ialah kalau hepatitis A, kebanyakan orang akan sembuh sedia kala dengan sendiri, tak perlu apa-apa rawatan khas. Tetapi hepatitis B dan hepatitis C ada berpotensi untuk mengalami jangkitan yang panjang atau berlanjutan secara kronik. Dan jangkitan masa panjang boleh menyebabkan beberapa perkara, komplikasi. Dan salah satu komplikasi ialah kalau saya tunjuk dari segi rajah, seseorang, ini hati yang baguslah, tak ada apa-apa yang berparut. Tetapi kalau bengkak hati itu berterusan pada jangka masa yang panjang, ia akan bertukar menjadi parut. Dan kalau seluruh hati berparut, dia akan menjejaskan fungsi hati. Dan ini dinamakan cirrhosis atau hati berparut. Dan lama kelamaan, kalau ini berterusan tanpa dikawal atau tanpa diberi rawatan, komplikasi yang lain mungkin akan berlaku. Dan ini adalah termasuk kanser hati. Jadi apa yang ditunjuk di sini adalah kanser yang telah dapat dikesan pada tahap yang agak lewat kerana tidak ada rawatan yang
boleh menyembuhkan dengan sempurna. Jadi itu yang paling kita perlu ketengahkan, pengesanan patut pada tahap awal. Tadi doktor kita ada membincangkan tentang A dan B, tapi C mungkin berbeza sedikit. Ya. Jadi kalau kita tengok B dan C sama, dia punya cara jangkitan hampir sama, tetapi C tidak dijangkiti melalui ibu kepada anak. C adalah melalui pendedahan kepada darah yang tercemar. Dan cara yang paling kerap ini berlaku ialah pada jarum yang tercemar dari suntikan dadah, ataupun kalau kita ada tattoo atau acupuncture, itu pun adalah satu risiko jangkitan hepatitis C. Dan juga untuk lelaki, mereka yang pergi ke barber perlu awas kerana kadang-kala razor mungkin mengalami darah daripada orang yang telah berjangkit hepatitis C, dan mungkin akan merebak kalau razor blade tidak ditukar. Jangan risau Rina, saya sendirian berhad. Okey. Adakah vaksin untuk semua sama sahaja, dan maksudnya cara pengambilan pun sama juga seperti doktor sebutkan 3 dalam masa 6 bulan tadi? Jadi untuk hepatitis C tiada vaksin setakat ini. Jadi hanya untuk perlu mencegah melalui mengetahui risiko hepatitis C dan cuba mengelakkannya. Dan vaksin ini boleh didapati di klinik biasa ataupun kebanyakan klinik GP klinik akan boleh memberi vaksin ini, dan untuk hepatitis B ia 3 dos yang berlainan dalam masa 6 bulan, tetapi hepatitis A hanya 2 saja vaksin yang diperlukan, dan hampir 100% akan mendapat pencegahan. Ya, seperti doktor sebutkan tadi, tidak ada had usia lah orang kata. Mereka yang lahir ataupun mereka yang tidak pernah mendapatkan vaksin ini yang dimulakan di Malaysia pada 1989 boleh mendapatkannya walaupun pada usia mana sekalipun, ya, doktor. Di klinik kerajaan adakah ia diberikan secara percuma atau di klinik kerajaan kebanyakan hanya mereka yang berisiko tinggi akan menerima vaksin, dan ini adalah selalunya pengamal perubatan dan bukan kepada orang awam yang diberikan. Mereka perlu mendapatkan dengan sendiri daripada klinik-klinik private. Jadi kalau kita ke klinik ataupun ke hospital untuk mendapatkan vaksin ini, mereka akan melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau katalah disahkan sudah menghidap hepatitis, kata doktor tadi A sembuh dengan sendiri, tapi kalau B dan C apa rawatan yang boleh yang paling mustahak ialah orang yang telah dikesan mendapat hepatitis B dan C perlu mendapat pemeriksaan susulan untuk menentukan sama ada rawatan diperlukan. Dan rawatan bukan untuk semua orang, hanya kalau virus itu masih lagi membiak dan aktif, ia perlu rawatan. Jadi untuk rawatan hepatitis B ada banyak jenis rawatan, dan rawatan adalah berkesan dan dapat menindaskan pembiakan virus hepatitis B dan mengurangkan risiko komplikasi. Tetapi ia tak dapat menyembuhkan hepatitis B dengan sempurna. Jadi virus itu masih ada dalam badan, cuma perlu ubat secara jangka panjang selalunya untuk mengurangkan aktiviti virus. Tetapi hepatitis C amat exciting. Rawatan yang ada boleh menyembuhkan atau menghapuskan virus hepatitis C sama sekali. Walaupun belum ada vaksin untuk hepatitis C. Ya. Jadi walaupun tak ada vaksin, kita perlu mengesan mereka yang masih mempunyai hepatitis C yang aktif supaya mereka diberi rawatan yang sewajarnya untuk menghapuskan virus sama sekali. Dan ini boleh dapat mengurangkan risiko-risiko yang kita cakap tentang cirrhosis dan juga kanser hati. Kebanyakan orang yang walaupun telah dikesan mendapat jangkitan hepatitis B dan C, mereka merasa tak ada gejala, tak ada simptom, jadi mereka tak datang untuk pemeriksaan susulan. Dan kita masih lagi tengok mereka, atau pada pertama kalinya mereka datang ke hospital hanya pada tahap yang serius, iaitu mereka dapat komplikasi daripada cirrhosis atau parut, dan ada komplikasi seperti muntah darah, busung
iaitu air di dalam bahagian perut atau abdomen, dan juga mereka dikesan mendapat kanser hati. Dan ini adalah amat serius dan mungkin rawatan tak boleh diberi masa tahap yang advance ini. Bagaimana dengan penularannya di Malaysia? Berapakah jumlah pesakit setakat ini yang dikesan mempunyai jangkitan hepatitis A, B atau C? Dianggarkan dari kalangan orang dewasa, 5% daripada orang dewasa ada mempunyai hepatitis B kronik, dan dari segi hepatitis C pula dalam 2.5% ada hepatitis C. Dan dari segi itu kebanyakan mereka belum dikesan, dan disebab itulah kita mengadakan kesedaran iaitu Hari Hepatitis Sedunia, dan ini adalah diiktirafkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai satu langkah yang amat berkesan untuk meningkatkan kesedaran hepatitis di Malaysia. Dan pada tahun ini di kempen Hari Hepatitis Sedunia akan diadakan di Sabah di Sandakan pada 6 hari bulan Ogos, dan ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia. Dan banyak aktiviti akan diadakan untuk meningkatkan kesedaran dan supaya mereka yang dijangkiti dapat dikesan dan juga mendapat advice untuk rawatan yang sewajar. Baik, dan kalau kita bercakap tentang usaha lain selain daripada Hari Hepatitis, sambutan Hari Hepatitis nanti, usaha lain yang mungkin berterusan dan menyeluruh dari kementerian dan yang diharapkan oleh kementerian dalam kalangan masyarakat ataupun NGO contohnya untuk memupuk kesedaran tentang hepatitis ini. Apa lagi, doktor? Memang sepanjang tahun ada ramai grup atau kumpulan yang ingin meningkatkan kesedaran, tetapi dari segi menyeluruh ia diadakan bersamaan dengan Hari Hepatitis Sedunia. Tetapi memang sentiasa ada CME atau pengajaran untuk meningkatkan kesedaran, bukan hanya dari kalangan masyarakat umum, tapi juga dari kalangan pengamal perubatan, supaya mereka tahu siapakah yang berisiko tinggi yang patut menjalankan ujian saringan, supaya mereka dapat dikesan pada peringkat awal. Ya, sebenarnya mungkin kita pun yang aktif di bidang media ini belum mendapatkan vaksin, maksudnya ada lagi ruang untuk penyebaran maklumat berkaitan dengan hepatitis ini. Mungkin kerana tumpuan kita lebih kepada penyakit-penyakit lain. Kerana di Malaysia ni yang kronik yang utama penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Jadi kita memberi tumpuan ke situ, dan mungkin penyakit-penyakit lain kurang diberi tumpuannya. Adakah terdapat ruangan media sosial untuk komuniti mendapatkan maklumat dan sebagainya? Ada setengah-setengah grup telah mengadakan secara Facebook, Twitter untuk menyedari tentang bahaya hepatitis in general, tetapi ini mungkin masih pada tahap yang rendah, jadi perlu lagi meningkatkan sedaran. Dan saya perlu ketengahkan tema untuk Hari Hepatitis Sedunia pada tahun ini ialah No Hepatitis Act Now, atau kenali hepatitis, bertindaklah sekarang. Dan mesej yang utama ialah mereka-mereka yang berisiko perlu mendapat ujian saringan, dan sesiapa yang telah dijangkiti hepatitis B dan C mesti bertindak supaya pemeriksaan perlu diadakan untuk menentukan sama ada mereka perlu rawatan. Ya, okey. Kenali hepatitis dan bertindak sekarang. Anda tahu kalau anda menonton lebih awal, anda menonton sejak awal lagi perbincangan kita ini. Jadi anda tahu apa yang kita bincangkan sebenarnya. Jadi pergi ke hospital, ke klinik, jumpa doktor, dapatkan jalani ujian saringan, dapatkan pengesahan sama ada perlu vaksin ataupun rawatan kalau sudah dijangkiti hepatitis. Okey. Terima kasih kita ucapkan doktor kerana bersama-sama kami hari ini memberikan ilmu yang besar sebenarnya. Terence sabar-sabar dah nak pergi vaksin ni. Vaksin terus. Sebab dah tahulah kan seafood, makanan laut dan sebagainya sebenarnya dah ada dalam makanan seharian kita.
sama ada yang berkerang ataupun tidak tu saya pun kurang pasti kerana mungkin kerangnya dah dibuang dan sebagainya. Oh. Rina, macam mana? Awak mudah diperdaya kan, Terence? Saya mudah diperdaya macam mana tu? Untuk mengambil vaksin. Kalau dah buang kerangnya, jadi awak tak tahu makanan laut tu ialah makanan berkerang ataupun tidak. Ya, betul. Okey, baik.